leher orang, atas bahu orang pada hari Jumat, uttukhidha jisran ila jahannama, dah pun diambil. Uttukhidha maksud di sini yuj'alu, dijadikan ataupun diadakan bagi dia jisran ila jahannama, jambatan menuju ke arah Jahannam. Maksudnya akan disediakan jambatan, jalan akan lalu pergi ke Jahannam, supaya dia pijak atas jambatan tu menuju ke api neraka, seperti mana dia melangkah di atas leher orang pada hari Jumat itu. Jadi daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melarang daripada melangkah atas leher orang, mau pergi duduk di hadapan tu. Kalau mau duduk depan, mari awal. Kalau dah terlambat, sampai mari duduk di mana ada tempat, di situlah duduk. Tapi itu adalah ketika mana orang datang awal tu, dia dah isi penuh saf di hadapan tu. Ketika tu tak boleh dia langkah begitu. Sekiranya orang datang awal tu, dia tak penuhkan saf di hadapan tu, suka duduk di belakang. Di hadapan tu ada banyak tempat kosong. Katanya ulama, ketika tu orang langkah pergi seperti itu, nak pergi duduk di hadapan tu, tidak menjadi kesalahan. Sebab apa? Sebab orang datang awal ni sepatutnya dialah pergi duduk di hadapan dulu. Tapi dia tak jaga tertib dia pula duduk ikut suka, duduk di belakang. Jadi di hadapan tu banyak tempat kosong. Kalau begitu, orang melangkah atas leher orang, mau pergi ke depan, tidak menjadi salah. Wa fil babi an Jabirin qala Abu Isa hadis Sahl bin Mu'adz bin Anas al-Juhani hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadith Rishdi ibn Sa'd wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli al-ilmi, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama, yaitu karihu ayyatakhattar rajulu yawmal jumu'ati riqaban nasi wa shaddadu fi dhalika. Mereka, yakni ulama, menganggap makruh mereka tegah daripada seseorang melangkah pada hari Jumat di atas tekak leher orang ramai. Wasyaddadu fi zalika, mereka menegaskan pada hukum itu. Maksudnya ulama larang secara tegas melangkah di atas leher orang tu pada hari Jumat tu. Wa qad takallama ba'du ahli ilmi, dan sebahagian ulama berbicara, yakni bertikai, fi Rishdin bin Sa'd, berkenaan dengan rawi Rishdin bin Sa'd yang ada dalam sanad, di mana Rishdin itu riwayat daripada Zabban. Rishdin itu
ulama muhaddisin bertikai min qibali hifzihi, dari sudut hafazannya, ingatannya. Maksud takallam berkenaan dengan risdin ini, ada sebahagian muhaddisin kata risdin itu kurang ingatan, sebahagian muhaddisin pula kata tidak. Jadi ada pertikaian di sisi muhaddisin. Itu maksud waqad takallama ba'du ahli ilmi fi risdin ibn Sa'din wa dha'afahu min qibali hifzihi. Jadi dianggap risdin itu rawi dhaif disebabkan ingatan dia kurang ingatan, tidak kerana risdin itu muttaham bil kadzib, dituduh berbohong, tidak. Jadi ada beza kalau rawi itu petikai dari segi ingatan dia, kiranya rawi itu dhaif. Hadis yang datang riwayat melalui rawi itu akan dianggap hadis dhaif, maknanya hanya setakat dhaif biasa, tidak akan dianggap dhaif jiddan, apalagi mau kira sebagai palsu dengan hadis dhaif itu. Bila rawi itu dituduh berbohong dalam sanad itu pun baru dikira hadis itu dhaif jiddan, tidak kira lagi hadis palsu. Apalagi sekarang ada sesetengah orang mereka kira hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Tidak ada muhaddisin dulu samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Hadis dhaif dengan dhaif jiddan pun tak sama, ta'rif lain-lain, apalagi dengan hadis palsu. Definisi tidak sama. Jadi kenapa mau samakan hadis dhaif dengan palsu tu? Kalau kata hadis dhaif sama dengan palsu, hadis dhaif yang mana dhaifnya pada sanad, sahihnya pada matan tu akan dikira palsu kah? Maknanya tak boleh. Kadang-kadang hadis menjadi dhaif ni disebabkan ada masalah dalam sanad hadis, bukan matan hadis. Dalam sanad tu tidak cukup syarat ittisalus sanad, sanad terputus, akan dikira dhaif juga. Rawi itu kurang ingatan ataupun kurang siqah, itu pun akan dikira dhaif juga. Dan kesemua ittisalus sanad, adlur rawi, dhabtur rawi tak cukup. Tiga syarat tu, maknanya ketiga-tiga syarat sani didapati dalam sanad hadis. Ittisalus sanad duduk mana? Duduk dalam sanad bersambung. Adlur rawi, siqahnya rawi di mana? Dalam sanad. Dhabtur rawi dalam sanad juga. Jadi bila tidak bersambung sanad, masalah ada pada sanad. Bila tidak siqah rawi, masalah itu ada dalam sanad. Bila tidak dhabtur rawi ada dua, dhabtur sadar, dhabtur kitab. Ingatan ataupun catatan kemas, ingatan kurang, catatan tidak kemas, itu semua berlaku pada sanad hadis. Jadi disebabkan ada salah satu masalah daripada tiga masalah tadi, bermakna hadis dianggap dhaif disebabkan masalah ada dalam sanad itu. Tapi dari segi matan tidak ada masalah. Matan hadis itu tidak bercanggah maksud,
dengan hadis sahih lain semakna dengan hadis dhaif tu, maksudnya hadis dhaif sani ada juga datang dengan sanad lain, matan lebih kurang sama, datang dengan sanad sahih ada, sanad hasan ada, sanad dhaif pun ada. Jadi dhaif sani, dhaif tu ada pada sanad. Matan hadis tu semakna dengan matan hadis datang dengan sanad sahih. Jadi maksudnya dalam matan hadis tu tidak ada masalah. Masalah hanya ada pada sanad saja. Jadi dhaif seperti itu muhaddisin kata dhaifus sanad sahihul matan. Maksudnya dhaif berlaku pada sanad tapi matan dikira sahih. Kalau kita samakan hadis dhaif dengan hadis palsu, maknanya kita memalsukan hadis yang matan tu sahih tu. Hanya ada masalah dalam sanad tu. Kita takut teramal dengan hadis palsu, takut dapat dosa. Tidak dosakah memalsukan hadis dhaif tu? Dapat pahalakah? Hadis tu tidak palsu, sanad dhaif, matan hadis tu sahih, sama dengan hadis tu datang dengan sanad sahih tu. Kalau kita tolak hadis seperti itu, bermakna kita menolak sanad dhaif, matan sahih. Jadi seolah-olah kita memalsukan hadis dhaif yang boleh amal tu. Seperti mana kita amal dengan hadis palsu dosa, begitu juga memalsukan hadis dhaif yang boleh amal tu bukannya dapat pahala, dosa juga. Jadi semua tu perlu ambil kira halusi. Sebab tu baik kita ikut kaedah yang ditetapkan oleh jumhur muhaddisin. Jangan kita pula reka kaedah baru, dhaif sama dengan palsu, tidak boleh. Dhaif, dhaif, dhaif jiddan pun tidak sama lagi dengan palsu. Apalagi dhaif biasa. Dhaif biasa tidak dhaif jiddan ni, kalau ada tarik lain sokong dia, bantu dia, dia boleh naik darajat hasan li ghairihi, yu'malu wa yuhtajju fil ahkam. Bila dhaif tu dah naik, dah tukar jadi hasan li ghairihi, ketika tu bukan kata boleh amal dalam bab fadail amal saja, bahkan boleh berhujjah ataupun hadis dhaif tu jadikan dalil bagi hukum ahkam ada dalam hadis amalan dalam hadis dhaif tu. Jadi perlu kita hati-hati, jangan terlajak disebabkan takut teramal dengan hadis palsu. Hadis tidak palsu pun kita jadikan palsu, mau elak daripada palsu, itu cara tak betul. Babu ma jaa fi karahiyatil ihtiba'i wal imamu yakhtubu. Ihtiba ataupun habwah, yaitu satu cara ketika duduk hari Jumaat ni, ikat tubuh badan tu dengan kain, ikat bahagian belakang tubuh badan tu sekali dengan dua betis, ikat dengan kain serban dan kain lain. Cara seperti itu dinamakan ihtiba ataupun habwah, balut diri
dengan kain, balut bahagian atas belakang tubuh dan kaki itu bahagian betis sekali. Dengan cara itu duduk dengar khutbah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid al-Razi wal Abbas bin Muhammad al-Tawri qala akhbarana Abu Abdurrahman al-Muqri an Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Abu Marhum an Sahl bin Mu'adz an abihi, riwayat daripada Mu'adz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati, larang daripada habwah, ihtiba, cara balut kain seperti tadi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedang imam baca khutbah. Ketika imam baca khutbah, ketika itu dilarang duduk dengan cara seperti itu. Sebabnya dilarang ialah duduk dengan cara itu mudah, waktu mengantuk, tidur dan tidak dengar khutbah imam baca itu. Itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada cara duduk seperti itu. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun, Imam Tirmizi kata, dan ini adalah sebuah hadis hasan. Wa Abu Marhumin ismuhu Abdurrahim ibn Maimun, Abu Marhum rawi dengan kunyah dalam sanad itu, Imam Tirmizi nyatakan nama dia Abdurrahim bin Maimun. Itu adalah uslub Imam Tirmizi, istilah Imam Tirmizi. Kadang rawi itu dia sebut dengan kunyah, gelaran, mungkin masa itu gelaran yang sama ada orang lain, takutnya silap orang, dia sebut nama yang dimaksudkan Abu Marhum dalam sanad hadis ni, nama dia Abdurrahim. Mungkin masa tu ada nama Abdurrahman, gelaran sama Abu Marhum, takut tukar orang. Bila tukar orang timbul masalah. Masalah macam mana? Rawi Abu Marhum nama Abdurrahim ni misalan rawi siqah, jadi hadis tidak menjadi masalah, hadis jadi hasan. Kalaulah dah tukar dengan Abu Marhum nama lain, dia tu pula masyhur dengan tidak siqah, kalau tidak bagi ingat ismuhu Abdurrahim ibn Maimun, mungkin orang datang kemudian anggap Abu Marhum tu, Abu Marhum yang tidak siqah tu, akan timbul masalah di situ. Orang datang kemudian akan petikai dengan Imam Tirmizi, Abu Marhum tu rawi dhaif, kenapa hadis tu Imam Tirmizi kategorikan sebagai hadis hasan. Jadi orang datang kemudian tidak tahu sebenar Abu Marhum tu siapa, jadi tukar dengan orang lain, timbul masalah bagi hadis yang pada asalnya hasan tu. Mungkin orang datang kemudian petikai sebagai dhaif dan sebagainya. Sebab tu Imam Tirmizi dah bagi ingat awal-awal, kadang nama rawi yang ada dalam sanad hadis tu Imam Tirmizi bagi ingat gelaran dia Abu apa, dia ada sebut selalu. Mungkin nama yang sama ada masa tu, takut silap dengan rawi, dia bagi ingat yang mempunyai nama ni gelaran dia macam ni. Dia akan bagi tahu
وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. Dan sekumpulan ulama seperti Imam Makhul Atha bin Abi Rabah dan juga Hasan Basri, mereka menganggap makruh habwah pada hari Jumat, duduk dengan cara balut dengan kain bahagian atas belakang dan betis itu, cara duduk seperti itu dilarang, ataupun sekumpulan ulama yang sebut nama tadi mereka anggap makruh ketika imam sedang baca khutbah itu. Wa rakhasa fi dzalika ba'duhum, dan sebahagian ulama mereka mengharuskan pada itu, pada ihtiba habwah itu. Wa minhum Abdullah bin Umar wa ghairuhu, dan di antara mereka yang mengharuskan habwah itu ialah Abdullah bin Umar dan yang lain-lain. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan berkata dengan pendapat itu adalah Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. La yarayani bil habwati wal imamu yakhtubu ba'san, dan mereka berdua anggap tidak mengapa dengan cara duduk cara habwah itu ketika imam sedang baca khutbah. Jadi maksudnya di kalangan a'immah ada pertikaian berkenaan dengan hadis itu sendiri, dan juga berbeza cara di sisi imam itu, yang menjadi berbeza dari segi menentukan darajat hadis. Ada sesetengah kata sanad hadis itu dhaif. Imam Tirmizi pula kategorikan sebagai hadis hasan. Jadi dengan adanya immah hadis lain kira hadis ni dhaif, tidak boleh kita nak salahkan Imam Tirmizi, sebab hadis ni datang dengan beberapa tarik. Imam Tirmizi dia tahu. Jadi bila ada hadis itu datang dengan banyak tarik, kaedah di sisi muhaddisinnya ialah yuqawi ba'duha ba'dah, tarik itu menguatkan satu sama lain. Jadi katalah sanad hadis itu dhaif, dengan sebab ada tarik lain bantu kepada sanad dhaif itu, sanad dhaif itu dah naik darajat hasan. Hasan maksudnya hasan li ghairihi. Jadi Imam Tirmizi kata wa hadza haditsun hasanun tu, maksudnya hasan li ghairihi. Betul pada asalnya dhaif, tapi disebabkan ada tarik lain, banyak tarik membantu menguatkan sanad hadis ni. Jadi Imam Tirmizi dah tahu, dah nampak, sebab itulah hadis dah naik darajat hasan li ghairihi. Kerana itulah Imam Tirmizi tentukan hadis ni sebagai hadis hasan. Dan juga ada sesetengah ulama muhaddisin menyokong pendapat itu, katanya walaupun hadis itu dianggap dhaif di sisi muhaddisin yang menganggap dhaif dengan hadis itu, masih ada lagi tarik lain menguatkan tarik itu. Jadi dengan cara itu hadis dhaif itu dah jadi qabilul lil istidlal, dah layak untuk jadikan dalil.
Jadi biasanya Imam Tirmidzi kata sesetengah hadis sebagai hadis hasan tu dengan cara tu. Maksudnya dengan sebab ada tarik lain menguatkan, membantu kepada tarik dhaif tu, dengan sendiri sanad dhaif tu dah tukar jadi hasan li ghairihi. Di situlah Imam Tirmidzi kata hasan tu. Jadi sesetengah orang mereka kata hadis-hadis yang Imam Tirmidzi tentukan hasan tu pada asalnya hadis-hadis tu dhaif. Tujuan mereka mau bagi turun semula darajat dhaif tu. Setelah bagi turun, mereka turunkan lagi dhaif tu sampai peringkat palsu. Kemudian mau tolak hadis tu. Itu cara mereka. Mereka ni anti hadis dhaif. Dhaif samakan dengan palsu, tolak hadis dhaif tu. Dengan cara tu tertolak hadis dhaif yang ada sokongan tarik lain, dah naik darajat hasan li ghairihi, boleh amal, boleh hujah, semua tu ditolak. Jadi itu satu cara melampau tidak betul. Dan dengan anggapan kita begitu, kita salahkan pula imam hadis dulu, seperti orang salahkan Imam Tirmidzi. Itu semua perlu kita elak. Babu ma jaa fi karahiyati raf'il aidi 'alal minbari. Bab ini datang berkenaan dengan tegahan mengangkat tangan di atas mimbar. Angkat tangan ketika baca doa dalam khutbah tu yang dianggap makruh tu di atas mimbar. Siapa duduk atas mimbar hari Jumaat baca khutbah tu? Imam lah, bukan makmum semua naik duduk atas mimbar. Jadi tegahan ni bagi imam. Haddatsana Ahmad bin Mani'in أخبرنا هشيم أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب. Husain kata, saya dengar Umarah bin Ruwaibah dan sedang Bishr bin Marwan khutbah. Ketika dia khutbah tu, Bishr bin Marwan farafa'a yadayhi fi du'ai, dia angkat kedua-dua tangan ketika doa. Yang lihat ni Umarah. Faqala Umaratu, Umarah kata, qabbahallahu hataini yudayyataini, yudayyatain tasghir bagi yadain, qusayyirataini juga tasghir bagi qasir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala burukkan kedua-dua jari ini, kedua-dua jari pendek ini, maksudnya larang daripada mengangkat tangan ketika doa semasa khutbah di atas mimbar tu. Laqad ra'aitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala ay yushira hakadha wa asyara Hushaimun bisababati. Umarah kata, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak melebihi daripada isyarat demikian itu. Wa asyara Hushaimun bisababah. Hushaim yang riwayat daripada Husain itu, dia isyarat dengan jari telunjuk. Maksudnya Nabi SAW kalau guna tangan, gerak tangan ketika baca khutbah di atas mimbar, hanya gerak jari, jari telunjuk itu begitu. Tidak kata angkat tangan seperti kita angkat tangan ketika doa. Jadi bila imam tu ketika baca doa dalam khutbah, dia angkat dua tangan tu macam kita angkat tangan ketika doa. Itu bercanggah dengan cara Rasulullah SAW baca khutbah. Itulah teguran daripada Umarah terhadap Bishr bin Marwan. Jadi daripada hadis ni, wal hadisu yadullu ala karahati raf'il aidi ala al-mimbari halat du'a. Hadis menjadi dalil, hadis menunjukkan larangan angkat dua tangan di atas mimbar ketika doa. Jadi larangan itu kepada imam. Jadi dengan berdalilkan hadis ni, kita mau larang makmum yang dengar khutbah ketika imam baca khutbah setengah tu angkat tangan. Kita nak larang dengan hadis ni, menggunakan hadis ni sebagai dalil. Itu tidak tepat. Dan Imam Nawawi dia kata apa sahaja doa, tidak kira doa masa mana, angkat tangan tu dikira mustahab. Termasuklah doa ketika imam baca khutbah, orang ramai angkat tangan ketika tu. Jadi tidak boleh kita nak salahkan mereka dengan menggunakan hadis ni. Jadi yang mau angkat tak apa angkat, yang tak mau angkat jangan angkat. Jangan salahkan satu sama lain. Babu ma jaa fi azanil jumu'ati. Bab datang berkenaan dengan azan Jumat. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Hammad bin Khalid al-Khayyat an ibn Abi Zi'b عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة. Sa'ib bin Yazid kata, azan di masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar, masa Umar menjadi khalifah, azan apabila imam itu keluar. Imam keluar maksudnya untuk khutbah dan duduk di atas mimbar, ketika itu azan. Uqimatis salatu. Dan yang kedua ketika iqamat untuk sembahyang. Jadi dua kali azan. Pertama
ketika imam dah sedia untuk baca khutbah, duduk di atas mimbar 300 kali. Satu lagi azan, maksudnya iqamah. Dua tu, tidak ada azan pertama yang kita sekarang hari Jumaat ni, azan tu sebelum khutbah azan itu tidak ada, hanya azan ketika nak baca khutbah tu, lepas tu azan satu lagi, yakni iqamah ketika mau sembahyang fardu Jumaat tu. Jadi tambah satu ni dari mana? Falamma kana Utsmanu zadan nida as-salisa ala az-zawra'i, ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, ketika tu dia tambah nida as-salis, azan salis tu, azan yang ketiga tu. Yang ketiga ni mana? Sekarang kita panggil azan pertama tu. Sebab zaman Rasulullah SAW ada dua azan, azan ketika khutbah, azan yang kedua maksudnya iqamah, dua tu. Jadi azan pertama kita disebut pertama sekarang ni, dia wujud kemudian daripada dua tu. Jadi sebab tu yang riwayat ni, sahabat ni dia sebut nida as-salis, ayat azan yang ketiga. Jadi ketika dalam masa pemerintahan Sayyidina Utsman tu, Sayyidina Utsman tambahkan azan tu ala zawra'i, di atas zawra. Zawra ni satu tempat ada dalam pasar Madinah, maknanya azan di tempat orang ramai, supaya orang ramai dengar azan tu pergi ke masjid. Dan ada juga setengah muhaddisin, mereka kata zawra ni satu batu besar yang ada di sisi pintu Masjid Nabawi itu. Jadi muazzin naik atas batu tu, dia azan. Azan pertama tu. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun. Jadi maksudnya azan salis, azan yang ketiga tu masyru'iyah, diperundangkan, disyariatkan melalui ijtihad Sayyidina Utsman dan kesemua sahabat muwafaqah, sepakat. Sebab tu dinamakan ijma' sukuti, dan tidak ada sesiapa pun di kalangan sahabat mengingkari ijtihad Sayyidina Utsman tu. Jadi sebab itulah azan salis juga dianggap masnun, memandangkan nisbah kepada satu sabdaan daripada Rasulullah SAW, iaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dasarkan hadis tu, ini juga dikira satu amalan sunnah daripada khulafa rasyidin. Dan khulafa rasyidin yang diberi petunjuk, mereka tidak akan buat amalan yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Jadi sebab tu kita kena terima ijtihad daripada Sayyidina Utsman, azan salis tu, itu semua terima, tidak timbul masalah. Ijtihad Sayyidina Umar sembahyang tarawih 20 rakaat tu, sahabat semua dah setuju, ijma' sukuti dah. Mai akhir zaman ni tidak boleh nak terima, kata itu tidak sunnah,
sunnah ni 8 rakaat 20, tidak ada amalan daripada Rasulullah. Kalau begitu, azan pertama pada hari Jumaat tu jangan azan, itu pun tidak daripada Rasulullah, itu datang daripada Sayyidina Uthman, ijtihad dia. Sembahyang tarawih 20 rakaat pun begitu juga ijtihad Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat ada masa tu semua setuju, sepakat, diam, tidak ada sesiapa bantah. Nak kata tak berani nak bantah dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Uthman tu tak berani juga. Sayyidina Uthman ni lembut, tidak tegas, tidak kasar seperti Sayyidina Umar, tidak perlu takut sangat. Tapi yang ijtihad Sayyidina Uthman juga sahabat-sahabat diam, turut, sepakat. Itu sunnah khulafa Rashidin. Mereka diam dan setuju sebab khulafa Rashidin ni mereka tidak buat bercanggah dengan kehendak Allah dan juga kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fil kalami ba'da nuzulil imami minal mimbar. Bab berkenaan dengan bercakap setelah imam itu turun daripada mimbar. Maknanya ada orang datang di sisi imam ketika imam sudah turun daripada mimbar itu, dia mai cakap sebelum mula sembahyang fardu Jumaat itu. Berkenaan dengan itu boleh ataupun tidak. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abu Dawud at-Tayalisi akhbarana Jarir bin Hazim an Sabit an Anas bin Malik qala, riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu bil hajati idza nazala minal mimbar. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan orang kerana ada hajat ketika mana apabila dia turun daripada mimbar itu. Qala Abu Isa, hadza hadithun la na'rifuhu illa min hadith Jarir ibn Hazim sami'tu Muhammadan yaqulu. Imam Tirmizi kata, ini adalah sebuah hadis kami menganggap ma'ruf dengan hadis itu, kecuali daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim, sami'tu Muhammadan yaqulu. Imam Tirmizi kata, aku dengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tu guru dia, Imam Bukhari kata, wahima Jarir bin Hazim fi hadzal hadis. Jarir bin Hazim yang riwayat daripada Sabit riwayat daripada Anas bin Malik hadis tadi, dalam tu ada Jarir. Imam Bukhari kata Jarir bin Hazim dia salah faham, tersilap dalam hadis ni. Wasahihu ma ruwiya an Sabitin an Anas. Yang sebenarnya hadis yang diriwayatkan daripada Sabit daripada Anas, qala, Anas kata, uqimatis salatu, dah diiqamah sembahyang,
فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang lelaki, seorang sahabat pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yukallimuhu, berterusan dia bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta na'asa ba'dul qaumi, sehingga sebahagian daripada kumpulan sahabat tu dah pun mengantuk. Na'asa, mengantuk. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, wal hadithu huwa hada, hadis yang sebenar, apa nama, riwayat daripada Sabit, daripada Anas ni, hadis ni, inilah hadis yang apa nama, kiranya sahih, betul. Jadi dalam hadis tadi Jarir kata Nabi SAW bercakap dengan sebab ada hajat apabila turun daripada mimbar. Jadi di situ ada salah faham daripada Jarir bin Hazim, sebab tu dia riwayat begitu. Dan Imam Bukhari kata Jarir salah faham ataupun tersalah dalam meriwayatkan hadis ni. Yang sebenarnya Imam Bukhari kata hadis yang diriwayatkan daripada Sabit, daripada Anas, di situ ceritanya lain. Dan hujung akhir hadis tu ada hatta na'asa ba'dul qawmi, sehingga mengantuk apa nama, makmum sedang tunggu sahabat-sahabat, disebabkan lama bercakap. Itu potongan hadis akhir tu menunjukkan semayang itu adalah semayang Isya. Sahabat-sahabat sampai mengantuk ni tidak semayang Jumaat. Yang tadi apabila sebut potongan hadis akhir hadis tu, idza nazala minal mimbar, seolah-olah berlaku perbualan Rasulullah SAW tu pada hari Jumaat, ketika Nabi SAW turun daripada mimbar selepas baca khutbah sebelum memulakan sembahyang fardu Jumaat tu. Jadi di situ ada tambahan idza nazala minal mimbar tu, kiranya apa nama, tidak betul, salah ataupun salah faham oleh Jarir bin Hazim. Yang sebenarnya dah iqamah, orang datang pegang Nabi SAW buat lama dia buat, berterusan dia buat dengan Rasulullah SAW, sehingga sahabat-sahabat dah pun mengantuk. Imam Bukhari kata inilah hadis yang betul, yang hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu bil hajati idza nazala minal mimbar tu, itu salah riwayat daripada Jarir bin Hazim. Wa Jarir bin Hazim rubbama yahimu fi syai'in wa huwa saduqun, dan Jarir bin Hazim barangkali dia apa nama, salah faham pada sesuatu. Maksudnya kebiasaan Jarir bin Hazim begitu, terkadang ada dia salah faham terhadap hadis. Walaupun begitu, Imam Tirmizi kata wa huwa saduqun, dia tu adalah saduq. Saduq ni min alfazil jarhi wa ta'dil, satu lafaz apa nama min alfazil ta'dil,
di antara lafaz ta'dil. Ada satu bidang ilmu jarah ta'dil. Jarah maksudnya mensifatkan rawi dengan sifat tidak adil, tidak adil, tidak siqah, menentukan rawi sebagai rawi tidak siqah. Itu jarah. Adil ni mensifatkan rawi dengan sifat siqah. Maksudnya menentukan rawi sebagai rawi siqah yang dipercayai. Itu satu bidang ilmu jarah ta'dil. Mereka yang mahir menentukan keadaan rawi, sama ada rawi itu siqah ataupun tidak siqah. Ulama seperti itu dinamakan ulama jarah ta'dil, seperti mana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi. Ramai ulama terkenal di dalam bidang ilmu jarah ta'dil. Dalam kumpulan ulama jarah ta'dil itu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Yahya bin Ma'in itu, dua itu adalah tu guru Imam Bukhari. Jadi mereka kata Jarir bin Hazim ni saduq. Saduq ni di sisi istilah muhaddisin, saduq dikira min alfazit ta'dil. Lafaz, salah satu kalimah daripada lafaz ta'dil. Ta'dil maknanya mensifatkan rawi dengan sifat siqah. Bila kata saduq, maksudnya rawi Jarir bin Hazim yang dikatakan dia tu saduq tu, maksudnya Jarir bin Hazim tu bukan seorang rawi yang dituduh berbohong. Maknanya dah terlepas daripada tu. Maksud kata tidak dituduh berbohong ni maksudnya perkataan dan juga amalan Jarir bin Hazim tu dianggap adal siqah yang dipercayai, cuma dalam ingatan dia ada sedikit masalah, kurang ingatan. Itu yang berlaku, salah faham terhadap hadis, itu begitu. Jadi bila seseorang rawi digelar saduq, maknanya itu adalah min asfalit ta'dili rutbah. Ada peringkat-peringkat ta'dil sampai 6 peringkat, 5-6 peringkat. Gelaran saduq diberi kepada rawi itu kiranya asfalit ta'dil, paling rendah dalam ta'dil itu. Jadi bila rawi itu digelar saduq, riwayat daripada dia itu akan dikira sebagai dhaif sebab dia itu kurang ingatan, walaupun tidak dituduh berbohong, qaul dan amal adil, adal, siqah yang dipercayai, cuma ingatan itu kurang sikit. Itu rawi bersifat dengan sifat-sifat seperti itu dinamakan saduq. Qala Muhammadun, Imam Bukhari kata, wa ima Jarir bin Hazim fi hadis sabitin an Anasin anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Hazim berlaku kesilapan
ataupun salah faham dalam hadis sabit yang riwayat daripada Anas daripada Nabi sallallahu itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni apabila dah diiqamah sembahyang maka jangan kamu berdiri sehingga kamu melihat aku, yakni kamu melihat aku keluar daripada hujrah Aisyah tu. Selagi itu kamu jangan berdiri lagi. Jadi dalam bab riwayat hadis tu idza uqimatis salatu tu di situ Jarir bin Hazim tu salah faham. Apa gambaran salah faham tu? Qala Muhammadun, Imam Bukhari kata, wa yurwa an Hammad bin Zaidin qala, diriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, dia kata kunna inda Thabitinil Bunani, kami berada di sisi Sabit al-Bunani. فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير تكتو صواف Hajjaj Sawaf ni dia menceritakan hadis daripada Yahya bin Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, yaitu Abu Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni fa wahima Jarirun. Jarir salah faham di situ bahawa anna sabitan haddatsahum an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit ni menceritakan hadis kepada mereka, hadis datang daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang riwayat itu bukan Sabit, Hajjaj As-Sawaf, dia yang riwayat hadis idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Tapi Jarir salah faham Sabit yang ada di sisi ataupun berhampiran dengan Hajjaj As-Sawaf tu. Jarir anggap dialah yang riwayat hadis ni daripada Anas. Jadi salah faham berlaku dalam sanad hadis tu. Jadi walaupun begitu, Jarir bin Hazim tetap dianggap rawi saduq. Maksudnya riwayat daripada rawi saduq yang tidak dituduh berbohong, dan hanya kekurangan pada rawi itu ialah kurang ingatan. Dari segi qaul dan amal adal siqah yang dipercayai. Jadi bila hadis itu ada masalah begitu, hadis tidak akan jadi sahih. Dan disebabkan kurang ingatan dia tu tidak terlalu teruk, maknanya dia kurang ingatan sedikit saja, tidak kata selalu lupa, tidak begitu. Maknanya ingatan dia tu yang menjadi kurang tu tidak terlalu berat, tidak terlalu teruk. Kalau begitu, hadis yang datang riwayat daripada orang rawi seperti Jarir bin Hazim digelar saduq tu, hadis tu
dia tidak akan turun daripada derajat hasan. Itu kaidah yang disepakati oleh muhaddisin. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال riwayat daripada Anas bin Malik dia kata laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tuqamus salatu. Dalam hadis ni yang riwayat daripada Ma'mar, daripada Sabit, daripada Anas. Yang tadi Jarir riwayat daripada Sabit, daripada Anas. Di situ yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap ketika dia turun daripada khutbah. Itu hadis itu dianggap salah faham oleh Jarir bin Hazim, yang sebenarnya hadis yang datang daripada Sabit daripada Anas bin Malik ni tidak begitu. Cuma ketika Hajjaj Sawaf riwayat daripada Yahya bin Abi Kasir, Hamad bin Zaid kata ketika itu kami berada di sisi Sabit Al-Bunani. Jadi yang riwayat itu Hajjaj daripada Yahya bin Abi Kasir, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayah dia yang itu Abu Qatadah. Jadi sahabat pun lain, tidak daripada Anas bin Malik. Yang masa itu riwayat berkenaan dengan iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Hadis itu sekarang ni Imam Tirmizi kemuka satu hadis riwayat oleh Ma'mar daripada Sabit daripada Anas. Yang sebenar riwayat datang daripada Sabit daripada Anas tu riwayat ni yang diriwayat oleh Ma'mar. Qala Anas kata laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tuqamus salatu. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diiqamat sembahyang, yukallimuhur rajulu, seorang lelaki berbual dengan Rasulullah SAW, bercakap dengan Rasulullah SAW kerana ada hajat, dia cakap dengan Rasulullah SAW. Yaqumu bainahu wa bainal qiblati, lelaki itu ketika itu berdiri di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara kiblat. Fama zala yukallimuhu, sentiasa ataupun berterusan lelaki itu bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aitu, Anas bin Malik kata aku lihat ba'dahum, sebahagian daripada mereka sahabat-sahabat tu yang ditunggu nak semayang tu, yan'asu, mengantuk, min tuli qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama puan dengan sahabat tu. Jadi maksudnya yang datang riwayat daripada Sabit daripada Anas tu ialah diriwayat oleh Ma'mar. Itulah yang sebenar daripada Sabit daripada Anas
bukan hadis Rasulullah SAW bercakap kerana ada hajat ketika Rasulullah SAW turun daripada mimbar. Di situ Jarir bin Hazim jadi waham, salah faham. Jadi Imam Tirmizi kemuka beberapa dalil berkenaan dengan riwayat daripada Jarir bin Hazim berkenaan dengan Nabi SAW bercakap kerana ada hajat ketika turun daripada mimbar itu. Di situ ada waham, salah faham daripada Jarir itu. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata inilah hadis hasan lagi sahih. Hadis mana yang tidak sebut idza nazala minal mimbar. Jadi disebabkan terlalu lama diri Rasulullah SAW bercakap dengan sahabat itu. Anas bin Malik kata dia nampak sebahagian daripada mereka sahabat-sahabat itu mengantuk. Jadi dalam hadis itu tidak ada idza nazala minal mimbar. Sebab itu kisah ni muhaddisin kata berlaku pada waktu sembahyang Isya, bukan berlaku pada hari Jumaat selepas daripada khutbah itu tidak. Jadi kalaulah kira berkenaan dengan cakap selepas daripada iqamah nak semayang dah tu, Imam Tirmizi sendiri pun sebut hadis ni hadis hasan lagi sahih, hadis akhir tu. Kalau begitu, kenapa Imam Tirmizi tidak masuk selalu hadis sahih ni di bawah tajuk bab tu sebagai hadis bab? Jadi itulah cara Imam Tirmizi susun Sunan Tirmizi ni. Dia pun mau menyatakan illah kecacatan ada pada sanad hadis, terkadang ada pada matan hadis tu dia cerita. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi masukkan hadis berkenaan dengan yukallimu bil hajati idza nazala minal mimbar tu. Selepas daripada itu dia bawa pandangan Imam Bukhari berkenaan dengan ada illah, masalah yang ada pada sanad hadis dan juga matan hadis. Daripada situ Imam Tirmizi mau bagi nampak illah yang ada pada hadis Jarir bin Hazim yang riwayat daripada Sabit yang riwayat daripada Anas. Jadi sangkaan daripada Jarir bin Hazim tu yang ada dalam sanad, dan juga berbezanya hadis potongan akhir hadis tu dengan hadis sahih yang datang riwayat daripada Ma'mar tu. Jadi Imam Tirmizi ni dia susun Sunan Tirmizi, katanya muhaddisin setelah dah ada kitab Bukhari, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Jadi dalam kitab Sunan Abi Dawud ni, uslub Imam Abu Dawud ni, dia hendak menyatakan beberapa hadis yang menjadi dalil bagi imam-imam mujtahidin. Itu cara Imam Abu Dawud. Imam Nasa'i, cara dia susun kitab Sunan Nasa'i ini, dia tujuan utama dia hendak menyatakan illah yang ada pada sanad hadis dan juga matan hadis. Imam Tirmizi ini dia cantum dua cara tu.
Maksudnya cara Imam Abu Dawud dan juga cara Imam Nasai. Sebab tu dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kemukakan hadis-hadis yang menjadi dalil di sisi imam-imam mazhab tu. Itu satu cara, seperti mana Imam Abu Dawud susun hadis-hadis yang mana hadis-hadis tu menjadi dalil di sisi imam-imam mujtahidin. Kalau begitu kita tengok dalam Sunan Abi Dawud tu, Imam Abu Dawud ada juga bawa hadis sahih, ada hasan, ada dhaif pun ada. Kalau kata kehendak Imam Abu Dawud tu hendak menyatakan hadis-hadis yang menjadi dalil di sisi imam-imam, bila dia masukkan hadis dhaif juga dalam Sunan Abi Dawud tu, itu menunjukkan imam-imam mujtahidin mereka mengambil juga dalil dengan hadis dhaif tu. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi juga dia masukkan hadis-hadis dhaif dengan kiraan imam-imam mujtahidin tu amal dah dengan hadis-hadis dhaif tu, dan juga dia menyatakan illah ada pada sanad ataupun matan hadis tu. Jadi cantum dua cara tu Imam Tirmizi. Jadi ada sesetengah bab, kadang-kadang dalam Sunan Abi Dawud ceritanya ringkas di situ, dan illah yang ada pada Sunan Nasai juga tidak begitu mudah faham. Semua tu yang ringkas, yang tidak mudah faham, semua tu Imam Tirmizi bawa dalam bab-bab berkenaan begitu dengan cara lebih jelas, dan juga buka apa-apa yang menjadi ringkas dalam kitab-kitab Abu Dawud dan juga Nasai itu. Jadi sebab itulah kitab Sunan Tirmizi, setelah dia siap, Imam Tirmizi itu siap kitab Sunan Tirmizi, dia siap naskah tu, dia bawa ke Hijaz, Mesir, dan banyak tempat di mana ada muhaddisin masyhur muktabar masa tu, dia bawa kepada mereka muka tunjuk. Jadi semua tahsin kata elok sangat cara susunan Sunan Tirmizi dan cara bagi penjelasan tentang menerangkan mazhab-mazhab dan juga menceritakan ilah-ilah hadis ni disokong oleh muhaddisin semasa masa tu. Dan juga Imam Tirmizi menyusun kitab Sunan Tirmizi ni di bawah jagaan, dan juga apa ada masalah Imam Tirmizi rujuk kepada Imam Bukhari dan masukkan pandangan-pandangan Imam Bukhari tu, guru dia susun dengan cara tu. Jadi boleh kata satu kitab sunan dianggap terbaik, walaupun dalam susunan kitab-kitab Kutubus Sittah Tirmizi jatuh nombor 5. Walaupun begitu, yang jatuh nombor 5 ni disebabkan Imam Tirmizi masukkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang datang riwayat daripada rawi majhul. Di situlah, dan ada lagi lain-lain kiraan macam mana mau susun 1, 2, 3 sampai 6 dengan kitab Kutubus Sittah tu. Di situlah jadi nombor 5. Walaupun nombor 5 dia tetap saing dengan kitab Sahih Bukhari dalam gelaran jami'.
seperti mana Sahih Bukhari dapat gelaran jami', begitu juga Sunan Tirmizi ini jami' disebabkan dia bawa hadis-hadis dhaif yang menjadi dalil bagi sesetengah hukum ahkam, dan juga dia bawa hadis-hadis datang dengan sanad yang mempunyai rawi majhul. Sebab itulah turun martabat tu, tapi dianggap satu kitab hadis sunan terbaik dan juga satu kitab yang begitu hebat. Babu ma jaa fil qiraati fi salatil jumu'ah. Sambung masyaallah. Allah. Tim ke depan insyaallah baca Bukhari.